Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, Liga kita tengah bercuti sekarang untuk perlawanan antarabangsa. So, tidak banyak yang boleh kita ceritakan lah mengenai Sabah FC setakat ni. Jadi, apa yang menarik untuk dipengungsikan sementara off match ni adalah mengenai rumours perpindahan Sabah FC yang telah dikaitkan bersama Sabah FC lah. Of course, itulah cerita dia sebenarnya. So, ini adalah mengenai Diego Silva. Tapi apapun, aku rujuk mana-mana reliable resource untuk tengok benda-benda ni sama ada betul, ada dikaitkan, ada sudah macam yang approach daripada Sabah FC, tapi tidak ada sebarang confirmation untuk benda-benda tu lah. Even di Melayan Tiger fans sendiri pun aku sudah check, tidak ada mengeluarkan sebarang statement mengenai perpindahan pemain ni. So kita akan buat dua video. Kita akan mulakan dulu mengenai Diego Silva ni, dan video seterusnya adalah mengenai satu pemain muda, bukan muda tapi boleh cakap youngster jugalah, yang berasal daripada Vietnam. Itu again separate video. So kita sekarang ni mau bercerita mengenai Diego Silva yang ni dikaitkan, bukan dikaitkan bersama Sabah FC, tapi dikatakan di kalangan bibir peminat Sabah FC yang bahawa beliau sesuai untuk bersama Sabah FC bagi mengisi kekosongan yang sekarang ni amat diperlukan oleh kerana kecederaan, oleh kerana kekurangan dan seterusnya, oleh kerana lagi ketidaktajaman bahagian serangan kita. Dan individu yang aku maksudkan adalah dia digelar Hulk, bukan Hulk movie tu, bukan Hulk yang dari Brazil yang kita tahu tu, tapi ini adalah Diego Silva Hulk. Dia pun dapat gelaran Hulk tu lah. So aku faham kenapa dia dapat gelaran ni, kerana kalau kamu tengok dia punya YouTube, gol-gol yang dia jaringkan, teknik yang dia gunakan memang sebiji dengan pemain Brazil yang nama dia Hulk juga tu. Tendangan dari jarak jauh, rembatannya cukup kencang, berkemampuan tinggi lah dia ni. So kita akan cerita lebih berkenaan kebaikan beliau untuk bersama saya. Sebelum tu jom kita lihat dulu biodata dia ni. Nama dia Diego Oliveira Silva. Sekarang berumur 32 tahun. Berbangsa Brazil juga. So dia ni beraksi untuk position dia adalah attacking center forward. So dia ni memang pure forward, dan dia punya dominant foot adalah right foot. So apa yang menarik tentang beliau ni sekarang ni, beliau tidak mempunyai, kalau ikut apa yang dikatakanlah, beliau tidak mempunyai mana-mana kontrak dengan klub beliau yang previous, dan juga belum ada cerita lagi yang dia akan di-approach oleh mana-mana klub juga. So itu yang syoknya mengenai beliau ni lah. So satu lagi adalah mengenai statistik yang telah beliau lakukan. Kita kena ambil tahu satu benda. Beliau ni walaupun nampak cemerlang, tapi dia beraksi di Thai League Division 2, bukan di main Thai League punya division lah. So itu pun kita kena consider juga. Aku nak tahu macam mana intensity untuk Thai League 2 ni. Adakah intensity dia rendah daripada Liga Super kita, ataupun Thai League 2 ni intensity lebih tinggi daripada Liga Super kita. Itu aku nak tahu sebenarnya. Tapi kalau kita tengok statistik dia, telah turun sebanyak 34 perlawanan, menjaringkan 14 gol dan mampu juga membuat assist sebanyak 2 gol. Starting 11 lebih kurang 50%. So maksudnya beliau ni bukanlah aku nak pasti sama ada dia ni bukan ada pilihan utama untuk berada di bahagian forward, ataupun dia ni sering kali mengalami kecederaan. Itu pun kita kena consider juga. So ini sudah aku check juga, aku nak jumpa juga lah setakat ni mengenai status fitness beliau, kecederaan beliau macam mana. So goal participant memang cukup tinggi, 36%. So again, dia adalah merupakan, kalau kamu tengok situ, mampu assist dan juga mampu untuk menjanakan gol, apatah lagi untuk menjaringkan gol. So kalau kita tengok position beliau di sini, macam tadi, ini adalah main position selaku center forward, tapi dikatakan beliau juga mampu untuk beraksi di beberapa position yang lain, seperti left wing, right wing dan juga attacking midfield. Tapi aku rasa untuk selain daripada forward tu, kalaulah beliau bersama Sabah FC, beliau aku pasti akan dideploy selaku center forward saja, tidak akan digunakan untuk mana-mana position yang lain. Tapi knowing Ong Kim Sui, dia pun rajin juga buat rotation, di mana Darren Lock pun dia kasih jadi winger apa semua. Walaupun aku rasa benda tu tak sesuai, tapi ini adalah bagi aku kerana cuba sekali lagi untuk meletakkan Badru Bakhtiar di bahagian serangan yang terbukti setakat ni belum berapa menjadilah. So dengan kehadiran beliau bersama Sabah FC, aku rasa sudah pasti dia akan digunakan sepenuhnya untuk beraksi di bahagian forward kita. So kalau kita tengok rekod beliau di sini,
daripada tahun 2014 hingga tahun 2023 lebih banyak meluangkan ataupun beraksi di bahagian Asia, pernah beraksi di Thailand, pernah juga beraksi di Vietnam, dan mostly status pemindahan dia adalah free transfer. So aku nak pasti sama ada, again ini benda yang kita kena consider, aku nak pasti sama ada harga dia terlalu mahal atau gaji dia terlalu tinggi. Tapi sekarang ni kita tidak perlu risau untuk mendapatkan beliau dengan membuat pembayaran. Tapi yang aku nak pasti sekarang ni adalah persoalannya seperti mana aku letak di bawah ni. Adakah dia ingin beraksi di Liga Malaysia kerana mungkin dia rasa Liga Thailand mempunyai intensiti yang cukup tinggi? Itu satu. Dan adakah permintaan gaji ataupun apa-apa agreement yang diminta oleh ejen beliau sekiranya sahabat FC berminat mampu ditunaikan oleh sahabat FC? So itu antara benda-benda yang aku tengok lah. So kalau tengok dari reputasi dia, cara penampilan dia ni memang adalah flamboyant individu. Memang dia ni macam yang attention punya orang. Bukanlah macam attention seeker, tapi dia mau orang nampak dia. Kalau kita tengok lah daripada gambar dia, rambut dia apa semua, kalau kamu tengok celebration dia apa semua, dia ni memang jenis orang yang mau diperhatikan di padang. So kalau dari segi permainan dia pula, basically dia tidak sesuai untuk bersama sahabat FC. Itu aku cakap, kalau kita tahu macam mana cara mainan sahabat FC, setakat ni lah sahabat FC memang jarang memberi support kepada striker. So kalau ingin mendapatkan beliau, bagi aku adalah satu perbelanjaan yang such a waste, membazir lah. Itu boleh aku cakap lah pembelanjaan ni. Tapi satu benda kita kena ingat, walaupun sahabat FC setakat ni again tidak menggunakan taktik untuk fit kita punya striker. Kalau kamu tengok YouTube dia, dia juga merupakan satu pemain yang mampu untuk mengambil free kick dan player yang mampu untuk membuat sendiri gol dia. Percubaan jarak jauh dia, which is yang sekarang ni kita tidak miliki untuk striker kita setakat ni. So maksudnya walaupun beliau tidak dibantu, tidak di-feed bola untuk menjadikan gol, tapi dia masih mampu untuk mencipta sendiri peluang untuk dia menjadikan gol lah. So itu yang aku tengok kebaikan, kehebatan Diego Silva ni sekiranya beliau bersama Sarawak FC. Kerana kita tahu Sarawak FC bukanlah merupakan satu tim yang setakat ni betul-betul boleh fit kita punya center forward. Ini terbukti kerana kita tahu macam mana mainan Darren Lock. Darren Lock adalah merupakan satu poacher, pure poacher. Sebenarnya beliau mampu untuk menjadikan gol, tapi unfortunately formation dan juga cara permainan Sabah FC tidak mengutilize kemampuan Darren Lock sebenarnya. Jadi dengan adanya Diego Silva ni, sekiranya dia join kita lah, so dia mampu untuk mencipta peluang dan gol dia sendiri tanpa bantuan siapa-siapa pun. So itu aku tengok kebaikan David Silva ni. So itu dia guys, aku sudah share dengan kamu data yang setakat ni dapat aku kumpul untuk pemain ni, dan juga pendapat aku kenapa aku rasa agak mustahil untuk mendapatkan pemain ni dibawa ke Sabah FC. Tapi sekiranya Sabah FC berjaya membawa pemain ni masuk ke Sabah, aku rasa memang satu additional yang cukup bagus lah, oleh kerana reason yang aku sebut-sebut, yang aku telah mention tadi. So okay guys, aku mau tahu apa pendapat kamu mengenai beliau ni. Adakah kamu rasa dia mau untuk beraksi di Liga Malaysia? Adakah status beliau beraksi di Thai League Division 2 akan akan tidak, potensi beliau sebenarnya tidak setaraf dengan Liga Super? Sila letakkan pendapat kamu di ruang komentar di bawah. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.